Okay, Assalamualaikum. Yang ini adalah soalan pada hari Jumaat yang lepas. Soalan yang pertama ialah soalan mengenai graf gerakan. Okay, Raja menunjukkan graf jarak berlawanan dengan masa sebuah lori dari bandar X ke bandar Y sejauh 280 km untuk menghantar bekalan petrol di sebuah stesen minyak dengan keadaan berikut. Okey, keadaan pertama ialah bergerak dari bandar X daripada bandar X pada pukul 8 pagi. Okey, kosong ini ialah 8 pagi. Dan tiba di bandar Y pada pukul 1 petang. Tiba di bandar Y pukul 1 petang. Keadaan yang kedua ialah berhenti rehat di sebuah hentian untuk bersarapan dan rehat selama 45 minit. Okey, dia berehat selama 45 minit. Selepas memandu sejauh 120 km. Okey, maknanya kat sini 120 km. Soalan A, 1. Lengkapkan ruang kosong dengan jawapan yang betul. Okey, sekarang ni kita tengok, kita dah buat yang pertama, jarak ialah 120 km. Okey, satu dah. Yang kedua, dia start dengan kosong iaitu pada pukul 8 pagi. Dan habis ialah pukul 1 petang. Okey, kita nak tahu yang sini berapa lama. Kita tengok. Daripada pukul 8 pagi, 8 am, 9, 10, 11, 12 tengah hari dan 13 iaitu pukul 1 petang. Okey, kita tengok berapa lama. Ini sejam, 9 sampai 10 sejam, 10 sampai 11 sejam, 11 sampai 12 sejam, 12 sampai 1 sejam. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam dan 5 jam. Jadi maknanya perjalanan ni mengambil masa selama 5 jam. Dan di sini dia kata dia rehat selama 45 minit. Jadi dekat sini dah 2 jam. 2.45 jam. Okey. Seterusnya, hitung purata laju keseluruhan perjalanan lori itu. Dia nak purata laju. Okey, formula bagi purata laju ialah iaitu jumlah jarak dibahagikan dengan masa. Jumlah masa. Okey, kat sini kita tengok macam mana nak cari jumlah jarak dia. Jumlah jarak dia adalah perbezaan daripada satu tempat kepada satu tempat. Contohnya, yang ini yang pertama. Yang pertama, yang kedua. Okey, jarak daripada 0 sehingga 2 jam yang pertama ialah sebanyak 120 km. Kita tulis 120. Campurkan. Okey. Ini contoh, ini yang ketiga. Kemudian dia berehat sebentar. Sepanjang dia berehat ini ada tak perbezaan antara jarak 2 dengan 3. Tengok pada paksi Y dia. Paksi Y adalah sama. Dekat sini 120 km juga. Ini 120. 120 tolak 120 maknanya jarak dia adalah kosong. Kosong. Campurkan dengan okey, ini dia bergerak menuju pulang ke rumah kan. Sepatutnya ada line di atas. Okey. Jarak daripada tempat ketiga hingga tempat keempat ialah dari 200, dekat tempat yang keempat ni pada paksi Y dia adalah 280. Tempat yang ketiga pada paksi Y ialah 110. Maknanya kita nak tahu berapakah perbezaan antara tempat ketiga dengan tempat keempat ialah 280 ini tolakkan dengan 120. 280 tolak 120, 160 tambah 160. Dan jumlah masa yang diambil ialah sebanyak 5 jam. Sekitar 5. Jangan lupa tulis unit dia supaya kita tak lupa. Jarak dia dalam kilometer, masa dia adalah dalam jam. Okey.
120 tambah dengan 0 tambah dengan 160 bahagikan dengan 5. Kita akan dapat 56 kilometer per jam, ataupun korang bertulis 56 kilometer jam -1, ataupun korang tulis 56 kilometer bagi jam. Okey, dah selesai soalan yang pertama. Kita tengok pula soalan yang kedua. Soalan yang kedua ialah data menunjukkan jarak dan masa pergerakan sebuah lori dalam masa 60 minit. Okey, buat satu lakaran graf pada jarak masa yang sesuai. Okey, diberi jaraknya adalah 0 dan masa dia adalah 0. 0, 0, maknanya di sini. Okey, masa yang seterusnya 10 jarak ke 20. 10 di sini jarak ke 20. Okey. Yang ketiga ialah masa ke 30 jarak ke 80. Masa ketiga jarak yang ke 80. Yang keempat ialah masa 35 jarak 80. Okey, kita anggarkan di tengah antara 30 dengan 40. Kemudian masa yang ke 60 jarak ke 100. Okey, di situ. Dan kemudian kita ambilkan pembaris dan garis. Ini kena garis elok tau, guna pembaris nanti. Okey. Soalan yang kedua, hitung laju dalam kilometer per jam pergerakan lori itu dalam masa 15 minit yang terakhir. Okey, sekarang ni dia kata 15 minit yang terakhir. Macam mana kita nak tahu 15 minit yang terakhir? Kita tengok masa yang dia beri sepenuhnya adalah 60 minit. So, kita tolak saja dengan 60 tolak 15. Kita akan dapat 45 minit. So, dekat sini 45 minit. Dia nak tahu berlaju daripada 45 minit ni sehingga minit yang ke-60. Okey. Dari sini kita boleh tengok, kita boleh anggarkan saja. Pada minit yang ke-45 dia berada pada jarak 90. Okey. Pada minit ke-45 dia berada pada jarak 90. So maknanya kita ambil dia point di sini dan point yang ke-60 kita anggarkan berapa jarak dia. Okey, contohlah saya gantikan di sini x1 y1, di sini adalah x2 y2. Okey, berapakah point di x1 y1? X adalah 45, y nya adalah 90. Okey, di x2 pula, x dia adalah 60 dan y dia adalah 100. Okey, seterusnya kita akan tengok dia nak hitung laju dalam masa kilometer per jam, tapi kita ada masa dalam minit. So nak buat macam ni, kita kena tukarkan daripada minit kepada jam. Macam mana kita nak tukarkan dia? Okey, kita tengok 1 jam bersamaan, maaf ya, selengangkan 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Betul? Okey, sekarang kita tengok, kita ada 60 minit. So maknanya kita tahu ni adalah 1 sebab dia melambangkan 1 jam. Yang kita nak tahu 45 minit ni bersamaan dengan berapa jam. So kita lihat 45 minit bersamaan dengan X jam. Sebab kita nak tahu nilai X adalah berapa. Jadi kita buat darab silang. 45 darab 1, 45. 60 darab X adalah 60X. So kita nak tahu berapa X. X ialah 45 bahagikan dengan 60. Kita akan dapat 0.75 jam. Jadi kita tahu 45 minit
bersamaan dengan 0.75 jam. Okey. Sekarang ni kita nak cari nilai laju. Formula laju ialah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey. Dan kita masukkan saja nilai dia. Y2 adalah 100, Y1 adalah 90. Bahagi X2 adalah 1 tolak X1 adalah 0.75. Jangan lupa atas adalah kilometer, bawah adalah jam. Seterusnya kita bahagikan saja. Kosong 0.25 jam. Kita akan dapat 40 km per jam. Okay. Itu untuk soalan B. Untuk soalan C pula, kita tengok mengapakah pada minit ke-30 hingga ke-45, 30 sampai 45, lori itu berada pada kedudukan yang sama. Oh, maknanya aku rasa soalan ni tersalah. Soalan ni bukan ke minit ke-45 tetapi minit ke-35. Lori itu berada pada kedudukan yang sama. Berikan alasan anda. Okey, dekat sini kita nampak lori itu dia straight je. Dekat sini kita tengok garisan dia straight je. Dia berada pada kedudukan yang sama. Dia tak bergerak pun. Kenapa dia berada pada kedudukan yang sama? Sebab dia punya jarak dia. Kita tengok jarak dia berubah tak? Jarak dia tak berubah kan? Masa saja yang berubah. Jadi maknanya lori itu berada pada kelajuan yang sama. Ataupun kita boleh tulis kelajuan tidak berubah. Soalan yang terakhir. Okey, hitung purata laju dalam kilometer per jam keseluruhan perjalanan lori itu. So kita nak purata laju. Okey, macam biasa tadi aku tunjuk dah purata laju. Formula dia adalah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, macam mana tengok jumlah jarak dia? Macam biasa kita tengok dari 0 sampai 30. Masa dia kalau dari 0 sampai 30, berapakah perbezaan jarak? Sini 90 tolak 0. Ini kita ada 90. Campurkan. Dekat sini daripada 30 sampai 35 tak ada perubahan jarak, sama. Okey, jarak dia adalah 0. Seterusnya daripada 35 sampai ke 60, minit yang ke-60, kita tengok perubahan jarak dia daripada 100 sampai 80. Sini 100, sini 80. 100 tolak 80 adalah 20. Okey, kita tengok jumlah masa dia adalah 60 minit. Tapi dia nak dalam kilometer per jam. 60 minit ditukarkan kepada jam adalah 1 jam. 100 kilometer bawah jam. Okey, 90 tambah 20. Oh maaf. Dekat sini bukannya 90. Tapi adalah 80. Sebab point di sini adalah 80. Silap. 100 kilometer per jam.
tengok soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, graf jarak masa menunjukkan pemanduan Encik Suhairi pada tempoh 2.5 jam. 2.5 jam untuk satu urusan di sebuah bank. Okey. Soalan dia, dalam perjalanan ke bank tersebut, Encik Suhairi berhenti di sebuah pasaraya. Okey, kita tengok sini, daripada minit yang ke 1.25 sampai minit yang kedua, dia punya garisan ni straight je dekat jarak ni. Maknanya tak ada perubahan jarak. Dia pakcik tak bergerak pun. Encik Suhairi ni tak bergerak pun. So dia katanya nyatakan tempoh masa dalam minit Encik Suhairi berada di pasaraya tersebut. Maknanya yang dia tak bergerak ni, tempoh masa dia berada dalam pasaraya daripada 1.25 sampai ke 2. Tapi kita tengok sini masa yang dibagi dalam jam. Dalam soalan dia nak dalam minit. So kita buat macam biasa. Daripada jam 2 tolak 1.25 jam bersamaan 0.75 jam. Macam mana kita nak tahu 0.75 jam ni, macam mana nak convert dia? Saya tukarkan dia kepada minit. Okey, kita tengok 1 jam sama dengan 60 minit. Okey, kita ada 0.75 jam, tapi kita tak tahu berapa minit. So kita buat X. Lepas tu kita darab silang. Okey, 1 darabkan dengan X akan dapat X. 60 darab dengan 0.75 45. Minit. Jadi maknanya 0.75 jam ni bersamaan dengan 45 minit. Okey. Ini adalah tempoh masa Encik Suhairi berada dalam pasaraya tersebut, iaitu 40 minit. Okay. Seterusnya B pula, hitung laju dalam kilometer per jam pemanduan Encik Suhairi dalam tempoh 1.25 jam yang pertama. Maknanya daripada 0 sampailah ke 1.25. Berapakah laju dia? Formula laju ialah Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Okey, ini adalah Y, ini adalah X2 Y2. Ini adalah X1 Y1. Okey, X2 Y2. X2 adalah 1.25, Y2 adalah 90. X1 adalah 0, Y1 pun adalah 0. Okey, kita masukkan saja nilai dia. 90 tolakkan dengan 0 bahagi 1.25 tolak dengan 0. Sama dengan 90 bahagi 1.25. Kita dapat 72 km per jam. Okay, soalan yang ketiga pula, hitung purata laju dalam kilometer per jam keseluruhan pemanduan Encik Suhairi. Purata laju samaan dengan jumlah jarak bahagikan dengan jumlah masa. Jumlah jarak ialah daripada titik yang pertama ni sampai ke titik yang kedua adalah jumlah jarak dia 90, tolakkan dengan 0, kita akan dapat 90. Okey. Daripada titik yang kedua ni sampai ke titik yang ketiga ni, ada perubahan jarak tak? Ada perubahan di y axis tak? Tak ada kan? So maknanya ni kosong. Okay. Perubahan daripada titik ketiga sampai ke perubahan di poin yang keempat ni, 120 tolak dengan 90. Kat sini kita ada 120, ini ada 90.
perubahan dia adalah 30. Kemudian jumlah masa kita boleh tengok kat sini 2.5 jam. Jarak dalam kilometer. Jadi 90 tambah 30 bahagikan dengan 2.5. 48 km per jam. Okay. Soalan yang keempat ialah Raja menunjukkan pergerakan sebutir zarah dalam tempoh 30 saat. 30 saat. Okay. Soalan pertama, apakah yang anda faham berkenaan pergerakan zarah antara tempoh 12 hingga 26 saat? Jelaskan jawapan anda. Kita tengok dia straight saja. Tapi graf ni bukan jarak menentang masa. Tapi graf ni laju menentang masa. Okey. Kalau jarak menentang masa, kecerunan dia adalah kelajuan. Tapi kalau graf laju menentang masa, kecerunan dia adalah pecutan. Okay. Kita tengok daripada 12 hingga 26, dia ada tak perubahan laju? Dia tak ada perubahan laju. Maknanya kalau perubahan laju tiada, maknanya pecutan adalah tidak berubah. Kita tengok. Kita tulis yang pertama. Kelajuan zarah tidak berubah. Yang kedua, pecutan zarah ialah tidak berubah. Oh maaf, bukan kelajuan sama ada yang ini boleh buat kelajuan zarah tidak berubah adalah, ataupun kita boleh guna ayat seragam, ataupun tidak berubah sama juga. Okey. Soalan yang kedua ialah hitung kadar perubahan laju dalam ms negatif kuasa 2. ms kuasa negatif 2 pergerakan zarah itu dalam tempoh 12 saat yang pertama. Okey, kadar perubahan laju sama maksud dia dengan pecutan. Jadi formula pecutan ialah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Kita akan tahu mana satu Y2, X2, mana satu Y1 dan X1. Kita tengok 12 minit yang pertama. Ini yang pertama sekali mula kat sini kan. Maknanya X1, Y1. Tengok, dia punya titik dia dekat 0, 0. Okey. Yang ke-12 minit, masa yang ke-12 saat ini adalah X2, Y2. Nilai dia adalah 12, 10. So, maknanya Y dia adalah 10 tolak 0, 12 tolak 0. Okey. 10 bahagikan dengan 12. Maknanya 0.83 ms negatif 2. Okey, kita tengok pula yang 4 saat yang terakhir ialah daripada 26 sehingga 30. Perubahan dia adalah daripada, ini adalah tempat pertama,
Ini adalah tempat kedua. X1, Y1. Yang atasnya adalah X2, Y2. Tengok titik pada X2, Y2 adalah 30, 15. Yang ini adalah 26. Nilai pada Y adalah 10. So, sama juga percutan sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Y2 adalah 15, tolak Y1 adalah 10. X2 adalah 30, tolakkan dengan X1 adalah 26. Jangan lupa unit dia adalah adalah S. 5 bahagi 4 1.25 ms negatif 2. Okey. Ini adalah jawapan untuk 4 saat yang terakhir. Jadi ini saja kelas untuk hari Jumaat. Terima kasih.